رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا عقدة من لساننا. Dan jikalau daripada binatang umpamu kerah diiktibarkan qadar apa lah? Diiktibarkan qadar ada nisbah kepada zakar binatang seperti dinisbahkan yang pertengahan daripada zakar manusia kepadanya. Dan jikalau daripada binatang seperti umpamu kera, kera monyet, diiktibarkan qadar ada nisbah kepada zakar binatang seperti dinisbahkan yang pertengahan daripada zakar manusia kepadanya. Jadi asal masalah kitanya nak hasil janabah itu dengan masukkan hasyafah sekaliannya. Maka sekiranya kalau binatang memasukkan zakar dia ke dalam kubul atau dubur manusia, itu masalahnya. Masalah apabila binatang memasukkan hasyafah, memasukkan zakar dia ke dalam kubul atau dubur faraj bagi manusia. Maka sekiranya kalau masuk qadar hasyafah, maka wajib mandi janabah di atas manusia. Masalahnya begitu. Jadi masalahnya binatang memasukkan zakar dia ke dalam kubul atau dubur manusia. Maka masuk tu sekadar hasyafahnya, maka wajib datang manusia yang kena masuk tu wajib kena mandi janabah. Maka sekiranya kalau binatang itu zakar dianya tidak ada hasyafah, maka diiktibarkan qadar ada hasyafah pada binatang-binatang. Macam mana diiktibarkan qadar hasyafah bagi manusia sekiranya kalau tidak ada hasyafah. Itulah. Jadi nak cerita di sininya masalahnya kalau binatang tu memasukkan zakat dia ke dalam manusia tu maka wajib mandi janabah di atas manusia. Tapi masuk tu sekadar hasyafah. Sekurang-kurangnya. Jikalau dia tu tidak ada hasyafah sekalipun. Tu maknanya dan jikalau daripada binatang ni dan jikalau hasyafah daripada binatang. Binatang tu misalan dianya seperti umpamu kera monyet. Diiktibarkan qadar ada hasyafah nisbah kepada zakar binatang. Zakar binatang sakat mana hasyafah dia ada, seperti dinisbahkan diadukan yang pertengahan
daripada zakat manusia kepadanya kepada binatang. Nisbah tu kepada binatang. Jadi kalau kita banding tu, kalau zakat manusia bagi manusia yang orang lelaki yang tidak ada hasyafah sekiranya, kalau dia memasuk zakat manu, pertengahan orang ramai itu hasyafah dia tu panjang pendek zakat manu, maka kat binatang pun kira macam tu lah. Masuk sekadar hasyafah walaupun kat zakat binatang tu tidak ada, tapi kita kira hasyafah binatang, ghalibnya zakat manu, maka zakat tu lah masuk, zakat tu dikira katanya dah hasil janabah. Jadi di sini kita boleh faham bahawasanya wajib mandi juga. Wajib mandi juga dengan sebab dimasuk oleh binatang akan zakatnya ke dalam kubul atau dubur bagi manusia. Wajib di atas orang tu kena mandi. Kata qalyubi, dan diiktibarkan pada orang yang ketiadaan hasyafah kejadiannya. Diiktibarkan orang yang samunya. Dan pada binatang yang tiada hasyafah baginya qadar hasyafah manusia yang pertengahan. Kata qalyubi dan diiktibarkan. Kata qalyubi dan diiktibarkan orang ini pada orang. Orang yakni pada orang. Diiktibarkan pada orang, nak tambah pada. Dan diiktibarkan pada orang yang ketiadaan hasyafah. Diiktibarkan orang yang ketiadaan hasyafah kejadiannya. Maknanya pada asal kejadian, makna lahir dia tu dengan tidak ada hasyafah. Diiktibarkan orang samunya. Orang yang samunya. Maknanya diiktibarkan orang yang sama dengan dia tu, lebih kurang dia tu zakat mana hasyafah, maka kira zakat tu lah. Dan pada binatang yang tiada hasyafah baginya bagi binatang. Jadi zakat dia tu tidak ada hasyafah kalau binatang. Qadar ni diiktibarkan qadar hasyafah manusia. Dia khilaf dengan tadi. Kata qalyubinya dia kata kira qadar hasyafah manusia yang pertengahan yang sederhana. Di dalam farad. Habis kat tu dulu. Kita wakaf di situ dulu. Sekali lagi. Kata qalyubi diiktibarkan pada orang yang ketiadaan hasyafah kejadiannya diiktibarkan orang yang samunya. Dan pada binatang yang tiada hasyafah baginya qadar manusia yang pertengahan. Wakaf di situ. Sekali lagi, dan kata qalyubi diiktibarkan pada orang yang ketiadaan hasyafah. Ketiadaan tu kejadiannya ni pada asal kejadiannya. Kejadiannya yakni pada asal kejadian, maknanya semenjak dia lahir tu keadaan zakat dia tu dilahir oleh ibunya ketika dengan keadaan tidak ada hasyafah. Maka diiktibarkan masuk sekadar manu untuk nak hasil janabah. Dia katanya diiktibarkan orang yang sama. Orang yang besar, kecil besar lebih kurang dia. Zakat mana ada, zakat mana panjang pendek, zakat mana hasyafah orang tu, maka dia pun sekadar tu lah. Itu kalau manusia.
dan pada binatang yang tiada hasyafah. Sekiranya kalau binatang itu masukkan zakat dia ke dalam kubul atau dubur manusia, maka qadar hasyafah manusia yang pertengahan. Kira hasyafah binatang yang tidak ada hasyafah tu kira qadar hasyafah manusia. Jadi tak sama dengan tadi. Tadi tu dia kata kalau binatang yang tiada hasyafah tadi kira qadar hasyafah sama-sama binatang. Tapi kalau Yubi katanya kalau binatang pun kira sama qadar hasyafah manusia yang sederhana juga. Tu ada khilaf. Abi. Abi di situ. Di dalam faraj sama ada kubul atau dubur. Sama ada kubul itu kubul perempuan atau kubul lelaki. Kembali pada di dalam ni kembali pada asal awal-awal. Awal-awal bagi atas sekali. Hasil pula janabah dengan masuk hasyafah sekaliannya. Awal-awal tadi. Awal-awal bagi yang pertama, demikian lagi hasil pula janabah dengan masuk hasyafah sekaliannya. Masuk-masuk, sambung sini. Masuk sana, sambung sini, di dalam faraj. Sambung sini. Tu cara ibarat kitabnya. Jadi di dalam faraj tu sangkut. Kalau dalam ilmu maknahu panggil ta'aluk. Sangkut dengan dengan masuk hasyafah sekaliannya daripada orang yang hidup tadi. Jadi pada susunan kalamnya, susunan cakapannya, gitulah. Hasil pula janabah dengan masuk hasyafah sekaliannya di sambung sini. Masuk hasyafah sekaliannya di dalam faraj. Begitu. Sambung sana. Masukkan hasyafah. Sekurangnya nak hasil janabah tu masukkan hasyafah sekalian. Walaupun tempat yang panggil zakar tu tak masuk sekalipun, sekadar masuk semua hasyafah dah hasil janabah. Lepas tu masuk kat mana? Masuk di dalam faraj. Masuk di dalam faraj. Lepas tu panggilan faraj tu dia panggilan faraj. Dalam kitab fiqh tu kita kena henti-henti ya. Ada kalanya sebut kata faraj tu lawannya ialah kemaluan orang perempuan. Sebut kata faraj ialah kemaluan orang perempuan. Itu satu makna. Dimaksud dengan faraj ialah kemaluan orang perempuan. Tapi ada juga diguna faraj tu maknanya kedua-dua jalan bagi lelaki dan perempuan. Mana jalan qada hajat besar pun dipanggilkan faraj, jalan kencing pun, tempat kencing pun panggil faraj juga. Jadi kalau jadi maknanya pendek katanya dua makna. Satu maknanya faraj, maknanya kemaluan orang perempuan. Satu makna lagi melekapi kedua-dua. Dua-dua jalan. Kedua-dua jalan. Maka di sini nak makna kedua-dua jalan. Faraj dengan makna kedua-dua jalan tu. Memasuk di dalam faraj. Faraj di sini sama ada kubul. Sama ada kubul. Kubul tu jalan qada hajat besar. Sama ada kubul. Kubul tu jalan qada hajat besar. Maka kubul ni orang lelaki. Bukan.
sama ada kubul, kubul tu kemaluan orang perempuan. Tengok, dia ada depan. Sama ada kubul atau dubur. Dubur tu tempat qada hajat besar. Sama ada kubul ini, sama ada farad tu ialah kubul atau dubur. Sama ada kubul ini, sama ada farad tu ialah kubul atau dubur. Sama ada kubul itu kubul perempuan atau kubul lelaki. Kubul perempuan, kemaluan perempuan. Kubul lelaki, kemaluan orang lelaki. Sebab kesemuanya ia ada lorong ke semua. Walaupun orang lelaki pun ada lorong kencing dia tu. Sama ada kubul atau sama ada kubul atau dubur. Farad sani, sama ada farad tu ialah kubul. Sama ada farad tu ialah dubur. Jadi masuk kat dubur pun, jalan qada hajat besar pun menghasilkan janabah. Kalau hasyafah, atas qadar hasyafah masuk kat dubur pun hasil janabah. Lepas tu kubul dan dubur tu bagi orang perempuan ke, bagi orang lelaki ke, sama. Nah, sama ada kubul itu kubul perempuan, maknanya bagi orang perempuan, atau kubul lelaki. Seperti bahawa dimasukkan hasyafahnya ke dalam zakar binatang. Bukan. Seperti bahawa dimasuk ni kubul lelaki macam mana? Kubul lelaki itu jalan kencing orang lelaki dah. Kubul lelaki mana jalan kencing. Sebab kalau dubur tu mana qada hajat besar. Kalau kubul tu tempat kencing itulah. Kubul perempuan atau kubul lelaki. Macam mana pula kubul lelaki boleh jadi janabah? Kalau dimasuk. Seperti bahawa dimasukkan hasyafahnya seorang di dalam batang zakar umpamanya. Begitulah. Zakat orang tu besar, zakat orang ni kecil. Maka macam lidi, maaf kena cakap, nak bagi apa masalah. Zakat seorang tu besar, maka jalan kecil dia tu luas. Zakat seorang lagi kecil macam lidi, maka dia boleh masuklah. Dia boleh masuk. Haram tu memanglah haram. Tapi kita tak ada kira nak cakap bab haram tak haram di sini, nak kira cakap bab hasil janabah ke tidak. Sekiranya mudah nak cakapnya, zakar masuk di dalam zakar. Mudah katanya begitu. Zakar masuk di dalam zakar, maka hasil janabah bagi kedua-dua. Berlaku ke tidak tak tahulah. Ada berlaku ke tidak tak tahulah. Tetapi nak cerita katanya, kalau sebab dikandaki dengan farad tu ialah kubul dan dubur. Dan kubul dan dubur tu bagi orang lelaki sama, orang perempuan pun sama. Maknanya kalau zakar masuk dalam zakar, ya hasil janabah. Hasil janabah kedua-dua pihak. Yang memasuk pun hasil janabah, yang kena masuk pun kena janabah juga. Itu masalah kubul orang lelaki, jalan kencing orang lelaki. Dimasukkan dalam tu. Maknanya ada satu kecil, ada satu besar lah kita katanya. Nak masuk ni. Seperti bahawa dimasukkan hasyafahnya di dalam batang zakar umpamanya. Maka hasil janabah. Jadi maknanya zakar masuk dalam zakar pun hasil janabah juga. Sebab dikatakan jalan kencing orang lelaki pun panggil kubul juga. Maka bahwasanya hasil janabah hanya seorang. Maka bahwasanya ni masuk hasyafah ni. Masuk hasyafah di dalam batang zakat. Mana zakat masuk dalam zakat tu, maka bahwasanya hasil janabah. Sebab apa? Sebab boleh kata hasil janabah sebab masuk dalam katanya memasukkan sekalian hasyafah ke dalam faraj.
Masuk dalam maknanya begitu. Masuk dalam itu makna. Sebab dikandaki dengan faraj itu umum. Makna umum. Sebab faraj ni pada asal bahasa Arabnya makna rongga. Lorong, rongga, itu dia panggil faraj. Pada bahasa Arab. Nah, pada bahasa Arabnya dia panggil setiap benda berongga dikatakan faraj. Ada lorong begitu maka dikatakan faraj. Maka dilihat kepada makna umum maka faraj itu benar kata kubul, benar kata dubur. Maka dubur tu ialah jalan qada hajat besar, kubul tu jalan kencing. Maka orang lelaki pun ada juga kubul. Begitu. Lepas tu tak kira orang lelaki, tak kira orang perempuan. Kubul dan dubur tu bagi orang lelaki sama, bagi orang perempuan pun sama. Nah, maka kalau begitu masuk dalam maknanya begitu, maknanya kalau memasukkan zakat ke dalam zakat, maka tentu sama sekali hasil janabah. Sebab apabila masuk zakat ke dalam zakat tu, maka masuk dalam makna kata memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Dia naknya begitu. Nak hasil janabah di sini memasukkan sekalian hasyafah ke dalam faraj. Pegang bagi kemah kaedah. Perkataan tu memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Maka zakat masuk ke dalam zakat, masuk ke tidak di bawah makna kata masuk hasyafah sekaliannya di dalam faraj, masuk. Sebab tu hasil janabah. Masalah berlaku ke tidak berlaku tak tahulah. Tetapi nak cerita katanya benda ni begitu, mana masuk zakat ke dalam zakat sana itu masuk di bawah makna kata masuk sekalian hasyafah di dalam farad. Maka hasil janabah. Jadi nak cerita hukumnya begitu. Berlaku ke tidak. Nah, itu lain cerita. Lagi. Dan sama ada, ni farad tadi, sama ada ia dubur orang lain atau dubur dirinya. Farad tadi tu. Masuk, jadi yang nak hasil janabah apa dia? Masuk sekalian hasyafah ke dalam faraj. Apa maksud dengan faraj? Kubul dan dubur. Kubul tu kubul orang lelaki atau orang perempuan. Dubur tu dubur orang lelaki atau dubur orang perempuan. Hasil janabah semata. Lepas tu kalau dia masukkan zakat dia ke dalam dubur dia sendiri, sama ada ia dubur tu, dubur orang lain, sama ada ia dubur tu dubur orang lain. Dia masukkan zakat hasyafah dia ke dalam dubur orang lain. Lepas tu orang lain tu, dikandaki orang lain tu lelaki pun sama, perempuan pun sama, khunsa pun sama. Sebelah balik dia ni hasil janabah. Atau dubur dirinya, diri dia sendiri. Dia masukkan hasyafah dia ke dalam dubur dia sendiri. Maka itu pun hasil janabah. Sebab apa? Sebab walaupun hak dia sendiri, dah masuk dalam katanya masuk hasyafah sekaliannya di dalam faraj. Misalnya katanya zakat dia tu lebih panjang pada orang biasa, dia boleh memasukkan dalam dubur dianya sendiri, maka itu pun hasil janabah. Hukumnya. Sama ada orang hidup atau mati. Sama ada farad itu. Sama ada farad, sama ada orang yang hidup ini, sama ada farad itu farad orang hidup atau mati atau orang mati. Tapi sebelah balik orang mati itu tak hasil janabah lah, sebelah balik orang hidup ni hasil janabah. Maknanya dia memasukkan zakat dia, hasyafah dia ke dalam faraj, dalam kubul atau dubur orang hidup ataunya di dalam mayat sekalipun hasil janabah. Jadi orang hidup. Nah,
orang hidup memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul atau dubur, orang mati pun hasil janabah. Kalau memasuk dalam kubul atau dubur orang hidup, memanglah. Jadi maknanya kalau orang hidup memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul atau dubur bagi orang hidup, maka hasil janabah kedua-dua pihak. Hasil janabah kedua-dua pihak. Dan lepas tu masalah kita di sini, kita nak cakap pasal masuk hasyafah di dalam faraj. Lepas tu tak ada nak cakap haram tak haram, haram tak haram. Tu kalau setengah masalah tu haram, setengah masalah tu halal kan. Kalau suami isteri ke dalam kubul, itu tak haram. Kalau dalam dubur isteri pun haram. Tapi masalah sini haram tak haram tak ada kira. Kira katanya memasukkan hasyafah sekalian dalam farad hasil janabah. Kita nak cakap pasal tu, tak nak cakap pasal haram halal. Haram pun boleh jadi berlaku setengah orang. Jadi maknanya kalau orang hidup memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul atau dubur orang hidup, maka kedua-dua pihak itu hasil janabah. Kalau orang wadih lah, artinya kalau orang hidup memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul dan dubur orang mati, mana sebelah balik yang memasuk saja hasil janabah. Sebelah balik mayat tu tak hasil janabah. Begitu. Lagi takmim dia lagi. Ni perkataan sama ada, sama ada. Dia panggil takmim, nak mengumumkan. Umum pada makna kata masuk hasyafah sekalian ke dalam farad. Nak mengumumkan, nak meluaskan makna dia. Dan sama ada berhubung atau bercerai. Nisbah kepada orang yang memasuk. Tiada kepada ampunyonya yang terpotong daripadanya. Sama ada berhubung tu mana ada ke ampunnya dia lah. Tidak dipotong. Masih ada kat badan dia. Atau bercerai, maknanya putus, maknanya tidak ada kat badan dia. Atau bercerai. Ini hasil janabah juga. Ini hasil janabah. Tapi nisbah hasil janabah tu nisbah kepada ni takdir sikit. Nisbah kepada jadi hasil janabah nisbah kepada masalah tercerai. Masalah tercerai. Nisbah kepada ni hasil janabah nisbah kepada orang yang memasuk. Jadi mana hasil janabah nisbah bagi orang yang masuk. Jadi orang yang memasuk tu saja yang hasil janabah. Tiada hasil janabah. Tiada hasil janabah kepada ampunyo yang terpotong, yang tercerai. Itu ada. Kepada ampunyo terpotong, kepada ampunyo terpotong. Daripada seorang. Masalahnya begini. Kita katanya ada seorang lelaki itu dipotongkan zakatnya. Seorang lelaki itu dipotongkan zakatnya. Dipotongkan zakat, kemudian ada seorang perempuan. Jadi seorang lelaki itu dipotongkan zakatnya. Apabila dipotongkan zakatnya, maka zakat itu tercerai daripada badan dia kan. Tercerai daripada badan dia.
maka ada seorang perempuan tu ambil zakat, pegang ambil zakat yang terpotong tadi tu memasuk ke dalam kubul dia atau dubur dia. Maka hasil janabah bagi orang yang memasuk saja. Tuan zakat tak hasil janabah sebab zakat dah tak ada kat badan dia. Maksud gitu. Ini maknanya tak hasil janabah kedua-dua pihak lah. Faham-fahamnya gitu. Kita katanya maknanya tuan zakat orang lelaki itu hasil janabah ke tidak dia? Tak, sebab zakat dah berpisah daripada badan dia. Tapi orang perempuan yang memasuk tu, orang perempuan yang memasuk tu hasil janabah bagi dia seorang saja. Itu makna kata dengan nisbah, mana hasil janabah dengan nisbah kepada orang yang memasuk, orang yang memasuk tu hasil janabah. Tiada, yakni tiada hasil janabah kepada ampunya, kepada yang ampunya terpotong daripadanya. Daripada ampunya, daripada seorang daripada ampunya. Jadi maknanya orang lelaki tidak. Sama juga kalau sebaliknya, seorang perempuan tu dipotongkan farajnya. Seorang perempuan tu dipotongkan farajnya. Apabila dipotongkan faradnya, orang lelaki ambil zakat, memasukkan hasyafah dia ke dalam farad yang terpotong. Maka bagi orang lelaki itu di hasil janabah, perempuan tidak hasil janabah sebab tidak ada kat diri dia, dah dipotong. Begitu ya. Dan tiada had atas perempuan dengan ia memasukkan ke dalam faradnya zakat yang terpotong. Haram tapi tak kena had zina. Kalau kita katanya zakar tu bukan zakar suami dia, zakar orang luar. Jadi maknanya seorang lelaki dipotongkan zakat. Seorang lelaki dipotongkan zakat. Kemudian ambil oleh seorang perempuan yang bukan isteri dia. Yang bukan isteri dia. Maka dia ambil oleh orang perempuan, ambil zakat yang dipotong tadi, masuk ke dalam faradnya. Masuk ke dalam faradnya, tengok dia katanya, dan tiada had, yakni had zina. Dan tiada had, yakni had zina. Dan tiada had zina. Jadi maknanya had zina tu tidak kena. Tapi berdosa tu berdosa lah. Berdosa tu memanglah berdosa. Tapi had zina tu tak kena. Lepas. Dan tiada had atas perempuan dengan ia, dengan sebab ia, dengan ia, yakni dengan sebab ia, dengan ia, yakni dengan sebab ia memasukkan dalam faradnya, masukkan di dalam faradnya, masukkan apa? Zakat. Dia masukkan zakat ke dalam faradnya. Zakat tu zakat yang sudah dipotong, yang terpotong, yang sudah dipotong. Maka tidak wajib kalau sekiranya tidak boleh nak had zina di atas dia, tapi haram tu memang haram. Dan demikian lagi mahar bagi perempuan yang ampunnya farad yang terpotong jikalau lelaki memasukkan zakatnya padanya. Dan demikian lagi yakni seperti tiada had zina atas perempuan. Demikian lagi tiada had atas perempuan seperti tiada had di atas perempuan. Mahar jadi amah kahwin bagi perempuan yang empunya farad. Yang empunya farad yang terpotong. Farad tu farad dialah tapi sudah dipotong daripada dia. Jikalau lelaki memasukkan zakatnya padanya pada farad dia yang dipotong. Dia kalau itu dia kena bayar. Tapi bukan mah kahwin dalam perkahwinan, dia tak berkahwin.
Sekiranya kalau asalnya kalau orang lelaki dia memasukkan zakat dia ke dalam perempuan ajnabi bukan isterinya, dia kena bayar tu. Nah, kena bayar dikatakan bayar mahar. Tapi bukan amas kahwin lah sebab dia tak kahwin. Maknanya berzina lebih kurang itulah. Maka dia kena bayar. Tetapi sekiranya di sini farat perempuan tu dah terpotong daripada ampunyonya, maka ada seorang lelaki itu dia mengarut, dia ambil zakat dia masuk dalam farat yang terpotong tadi, maka tak wajib bayar mahar. Tetapi kalau jadi farat tu belum dicerai daripada ampunyonya, ada orang lelaki yang bukan suami memasukkan dalam farat, maka wajib kena bayar mahar tu. Begitulah. Kata Asnawi bahwasanya tiada disabitkan dengan zakat yang terpotong itu nasab jika dan ihsan dan tahlil dan mahar dan iddah dan dan beramilan dan batal ihram. Hanya yang sabit itu janabah jua bagi perempuan, tiada pada lelaki yang mempunyai zakar. Kata Asnawi, kata Jamaluddin Asnawi, setengah tu dia baca Isnawi. Setengah orang dia baca Isnawi, setengah orang tu dia baca Asnawi. Dia seorang ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, dia belakang sikit daripada Imam Nawawi. Dia tu belakang sedikit daripada Imam Nawawi. Tapi belum pada apa dia Syekh Ibn Hajar, Imam Ramli. Kitab dia yang masyhurnya Al-Muhimmat. Al-Muhimmat, kitab dia masyhurnya. Bahwasanya tiada disabitkan dengan zakat yang terpotong itu nasab. Maknanya orang perempuan memasukkan zakat dipotong, zakat yang terpotong ke dalam faradnya. Dia tadi itu masalahnya, kalau zakat terpotong, sudah dipotong, orang perempuan ambil zakat yang potong itu masuk ke dalam faradnya, hasil janabah. Kan? Hasil janabah. Hasil janabah saja. Maka tapi kalau kita ingat pada yang dulu, pada baris yang keempat dulu, dia katanya seperti tiada hasil tahlil, apa dia lagi? Dan tiada tetap mahar dan tiada wajib had dan lain. Maka di sini pun demikian juga. Dia katanya kalau orang perempuan itu memasukkan zakat yang terpotong ke dalam faradnya, masuk ke dalam faradnya, padahalnya zakat itu sudah terpotong, maka dia katanya tiada disabitkan nasab. Sekiranya kalau mengandung dengan sebab dipotongkan zakat, dengan sebab memasukkan zakat yang terpotong tu, maka sekiranya kalau mengandung dengan begitu, maka tidak sabit nasab. Mana anak yang dikandungan itu tidak terbahasa ternasab kepada tuan zakat. Jadi macam anak zina lah. Dan ihsan ni masalahnya masalah orang muhsan atau tidak. Jadi maknanya tak jadi ihsan, tidak hasil ihsan dengan sebab memasukkan zakat yang terpotong ke dalam faraj. Dengan sebab termasuk memasukkan zakat yang potong ke dalam faraj. Tidak hasil ihsan, maknanya tak jadi orang muhsan.
tak jadi orang muhsan. Maknanya kalau dia memasukkan zakat suami dia masalah yang terpotong ke dalam faradnya, maka tak hasil muhsan, tak jadi dia tu jadi orang muhsan. Bahkan masih jadi orang yang tidak muhsan di dalam bab zina. Dia masalahnya kalau orang muhsan dia berzina, maka direjam. Kalau orang tidak muhsan tu disebab dipukul. Gitu. Maka dengan sekiranya kalau zakat suaminya dia terpotong, dia memasukkan dalam faradnya, maka tidak hasil ihsan. Mana tak jadi orang muhsan dengan sebab itu. Dan tahlil tu yang kata Cina buta tu lah. Maka tak hasil tahlil dengan sebab dia memasukkan zakat suami dia ke dalam farad dia, tapi zakat itu yang terpotong. Tidak hasil tahlil. Dan mahar, macam tadi, tidak wajib mahar. Dan iddah tak sabit iddah. Sebab iddah ni macam cerita dulu, masalahnya sekiranya kalau selepas pada akad nikah, selepas pada ijab kabul akad nikah tu, sekiranya kalau bercerai, kalau tolak belum pada berlaku jima', maka tak sabit iddah. Tak ada iddah. Selepas pada tolak tu boleh kahwin dengan orang lain terus. Sebab tolak belum pada berlaku jima'. Jadi nak sabit iddah tu ya muhsan dengan sad. Mim ha sad nun. Mim ha sad nun. Masalah iddah, jadi maknanya kalau selepas pada akad nikah dah berlaku jima', maka sekiranya kalau tolak selepas pada jima', mudah cakapnya tolak selepas pada jima' menyabitkan iddah. Tapi kalau tolak belum pada berlaku jima', maknanya tak pernah merasai. Tak pernah merasai itu, maka tolak tidak ada iddah. Maka sekiranya selepas pada akad nikah tu kita nak bayangkan masalahnya, di sini selepas pada akad nikah tu isteri potong zakat isteri. Isteri potong zakat suami. Selepas pada akad nikah tu tidur malam tu isteri potong zakat suami. Selepas pada dia potong, dia ambil masukkan dalam masalah dah. Siapa potong pun sama ya. Masa nak bagi ceritanya, nak bagi jadi ceritanya, lepas pada malamnya pertama tu, apabila masuk bilik tu, suami isteri ambil pisau potong zakat suami dia. Belum berlaku jima' lah. Potong. Selepas pada potong tu, dia memasukkan zakat yang dipotong tu ke dalam faradnya. Maka lepas pada tu suami tolak dia. Selepas pada tu suami tolak dia. Maka dia tidak ada iddah. Mana lepas tu boleh kahwin dengan orang lain terus. Dan beramilan ni maknanya musaharah. Seperti dengan anak tiri, seperti dengan anak tiri kan. Kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak perempuan. Kahwin dengan seorang perempuan yang janda yang ada anak perempuan. Maka gini, dia dua beranak. Dia kahwin dengan seorang perempuan yang janda yang ada anak perempuan. Kemudian zakat seorang lelaki itu dipotong. Zakat lelaki itu dipotong. Maka apabila dipotong, isteri dia ambil zakat lelaki suami dia yang dipotong masuk ke dalam farad dia. Maka dia tak haram dengan anak tiri lagi. Sebab apa? Sebab dia bukan zakat yang berhubung. Tetapi kalau biasanya kalau zakat yang tidak terpotong, mana sekiranya dia kahwin dengan mak, dah berlaku jima' dengan mak, maka anak tiri itu dah haram mu'abbad.
Sebab tu sentuh tak batal wuduk. Begitu. Tapi dengan sebab masuk zakat terpotong tidak hasil, tidak jadi. Ya. Kalau orang perempuan muhsan, orang lelaki muhsan, orang perempuan muhsanah. Dan batal ihram. Jadi apa dia? Jadi maknanya semuanya tidak sabit kesemuanya, tidak sabit nasab, tidak sabit ihsan, tidak sabit tahlil, tidak sabit apa dia? Mahar, tidak sabit iddah, tidak sabit bermusaharah. Dan batal ihram. Maknanya tiada batal ihram. Tiada sabit batal ihram, ihram haji atau ihram umrah. Jadi hukum lain yang bersangkutan dengan jimuk itu tidak bersangkutan. Hanya sabit itu, hanya yang sabit itu janabah jua. Bagi perempuan tiada lelaki yang mempunyai zakar. Jadi maknanya hasil janabah bagi orang perempuan yang memasukkan zakat terpotong ke dalam farak dia saja, orang lelaki pun tak hasil janabah. Dia seorang ni. Jadi masalah memasukkan zakat terpotong ke dalam farak tu menghasil janabah saja, tidak menyabitkan nasab, tidak menyabitkan ihsan hingga seterusnya. Sehingga ihram pun tidak batal juga. Jadi maknanya masalah memasukkan zakat ke dalam farat yang masalah memasukkan zakat yang terpotong ke dalam faratnya ke dalam farat tu menyabitkan janabah saja, hukum lain tidak sabit. Tidak kira dengan dia. Jadi janabah saja. Itu pun hasil janabah bagi perempuan tu saja. Lelaki ampunnya zakat tidak, sebab zakat dah potong daripada badan dia. Begitulah. Kemudian kita akhir di sini pada katanya dan difarakkan pada mandi, yakni wajib mandi dengan bahawasanya lebih luas babnya daripadanya. Kita akhir di situlah. Dan difarakkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.